Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin 1.39 Julai bersama saya Syahira Izzati Yaakob. Tajuk utama tengah hari ini. Sambutan Jubli Emas Rukun Negara bakal dilancarkan Perdana Menteri. Tabung Haji raih pendapatan pelaburan 1.55 bilion ringgit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kurang 2 jam lagi sambutan Jubli Emas Rukun Negara akan dilancarkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai usaha menyemarakkan semangat cintakan falsafah negara yang menjadi tunjang perpaduan dan keharmonian nasional. Sambutan yang akan berlangsung selama 3 bulan itu juga merupakan sebahagian usaha meningkatkan lagi perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia dalam menghadapi segenap cabaran dari dalam maupun luar negara. Lebih signifikan, sambutan Jubli Emas itu menjadi perlambangan perpaduan dan penyatuan rakyat negara ini dalam menghadapi pandemik COVID-19 serta kesannya terutama dari segi ekonomi. Ia turut menjadi bukti bahawa segenap lapisan masyarakat di negara ini telah bersatu padu dalam usaha memutuskan rantaian wabak itu selain meratakan lengkungan jangkitannya. Bakal diadakan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sambutan itu akan bermula dengan pelancaran sambutan ulang tahun Rukun Negara ke-50 pada jam 3 petang ini bersempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia di bangunan Perdana Putra Putrajaya. Tan Sri Muhyiddin kemudian akan menyampaikan amanat beliau yang dilihat penting dalam mendepani cabaran semasa hari ini bagi memastikan keamanan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum di negara ini terus terpelihara bersesuaian dengan prinsip yang terkandung dalam Rukun Negara. Acara kemudiannya akan diteruskan dengan lafaz ikrar Rukun Negara, pelancaran logo rasmi sambutan Jubli Emas Rukun Negara serta stem khas bertemakan 50 tahun. Acara akan turut dimeriahkan lagi dengan persembahan lagu Rukun Negara oleh penyanyi terkenal kelahiran Sarawak Dayang Nur Faizah dan Roy. Lagu 5 Prinsip Rukun Negara turut akan ditindangkan oleh Datuk Syafina Selamat bersama 2 lagi penyanyi yang sedang meningkat naik, Afiq Dawani. Program anjuran bersama Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Kementerian Perpaduan Negara itu turut mengatur pelbagai aktiviti menarik hingga Hari Malaysia 16 September depan. Antaranya Rukun Negara Awal, Pengisahan Negara dan TikTok Kenegaraan. Seterusnya, buat pertama kali dalam sejarah Badan Kehakiman akan mengadakan penstreaman langsung Majlis Angkat Sumpah Jawatan dan Taat Setia Hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Pesuruhjaya Kehakiman. Majlis akan diadakan di Dewan Persidangan Istana Kehakiman Putrajaya esok pada pukul 3 petang. Menurut Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan, pada majlis sama akan diadakan majlis penyampaian surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan dan taat setia Pesuruhjaya Kehakiman. 3 orang Hakim Mahkamah Rayuan akan mengangkat sumpah jawatan sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan dan 8 orang Hakim Mahkamah Tinggi akan mengangkat sumpah jawatan sebagai Hakim Mahkamah Rayuan. Manakala 11 orang akan menerima surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan dan taat setia sebagai Pesuruhjaya Kehakiman. Inisiatif penstreaman langsung majlis itu bertujuan agar orang awam dapat melihat sendiri istiadat pelantikan seseorang hakim serta memberi pendedahan mengenai institusi Badan Kehakiman. Orang ramai boleh menyaksikan penstreaman langsung tersebut melalui portal rasmi Badan Kehakiman Malaysia di laman sesawang tertera. Baik, Lembaga Tabung Haji TH meraih pendapatan pelaburan sebanyak 1.55 bilion ringgit dalam tempoh separuh pertama tahun ini disokong pelaburan dalam pasaran sukuk dan saham. Pelaburan aset pendapatan tetap menyumbang 1 bilion ringgit iaitu 65% daripada jumlah pendapatan pelaburan TH bagi tempoh Januari hingga 30 Jun 2020.
Pengurusan dana jemaah haji itu dalam satu kenyataan berkata, Pelaburan Hartanah telah menjana pendapatan RM204.57 juta, manakala Pelaburan Instrumen Pasaran Wang Islam menyumbang RM187.13 juta. Pelaburan Equity mencatatkan jumlah pendapatan RM150.27 juta. Peningkatan pendapatan ini telah menghasilkan keuntungan bersih RM1.25 bilion berbanding RM849.66 juta pada tempoh 6 bulan yang sama pada tahun 2019. Jumlah aset TH juga melebihi liability sebanyak RM1.86 bilion pada 30 Jun 2020. TH juga katanya sedang membuat persediaan untuk menghadapi pengurusan ibadah haji yang lebih rumit pada tahun hadapan. Ia berikutan penangguhan haji pada musim 1441 Hijrah dan bagi menangani cabaran baru seperti penyampaian perkhidmatan yang mengambil kira situasi COVID-19. Seterusnya, Datuk Azhar Azizan Harun meletak jawatan sebagai Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pada 29 Jun lalu. Justru timbalan Pengerusi Dr. Azmi Syarum kini menjalankan tugas Pengerusi SPR sehingga pelantikan Pengerusi baru. Dalam satu kenyataan media hari ini, SPR turut memaklumkan peletakan jawatan Datuk Azhar diperkenankan Yang di-Pertuan Agong melalui surat Istana Negara bertarikh 30 Jun. Ia selaras dengan perkara 114/7 Perlembagaan Persekutuan. Justru SPR merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Datuk Azhar atas segala sumbangan dan khidmat bakti beliau. Berdasarkan usul yang dibawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin, Datuk Azhar dicadangkan menggantikan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof sebaik sesi mula bersidang 13 Julai ini. Video memaparkan tindakan pantas dan efektif Malaysia dalam memerangi pandemik COVID-19 didakwa telah disekat oleh laman Facebook. Menurut individu yang menerbitkan rakaman itu, Dustin Fedelia, tindakan dilakukan laman sosial itu secara tiba-tiba dan tanpa sebarang alasan. Kecewa dengan tindakan itu, Van Heller tampil dengan satu video mempersoalkan tindakan Facebook itu selain menjelaskan mengapa ia tidak seharusnya berlaku. Beliau hairan mengapa video tentang usaha serta kerjasama kerajaan dan rakyat Malaysia memerangi COVID-19 itu boleh menjadi isu. Jelasnya, kesemua penghargaan yang diberikannya kepada Malaysia melalui video berkenaan adalah berdasarkan maklumat dan fakta yang tepat. Not only did I use accurate facts and even source many of the areas where I got the information, I also had 30 YouTubers do fact checks on it and review the video. This is frustrating because a country like Malaysia often gets ignored. When you look at countries that did amazing fighting COVID-19, it's all about Western countries or maybe Taiwan, but a country like Malaysia is completely off the map. Beliau berkata sekatan itu seolah-olah menidakkan usaha serta kejayaan Malaysia dalam memerangi COVID-19 dan dalam masa sama menjaga kebajikan rakyatnya. Pakar bedah pergigian itu juga tidak menolak bahawa platform media sosial bersikap berat sebelah terhadap beberapa kandungan tertentu. Tambahnya lagi, beliau masih belum mendapat sebarang penjelasan dari Facebook berhubung perkara itu meskipun syarikat itu mempunyai pejabat di Malaysia. Sebelum disekat, video bertajuk How Malaysia Did the Impossible yang dimuat naik Van Heller 18 Mei lalu telah menarik lebih 3.2 juta tontonan. Pengusaha Taman Didikan Kanak-kanak atau Tadika mengakui pembersihan dan proses sanitasi yang perlu dilakukan setiap hari nyata meningkatkan kos operasi mereka. Bagaimanapun pemberian geran secara sekali bayar kepada tadika berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan yang diumumkan kemarin memberi kelegaan kerana membantu meringankan perbelanjaan. Ikuti laporan Nurul Amalina Zainuddin. Bantuan melalui Pelan Jana Semula Ekonomi Penjana itu dilihat sebagai keprihatinan kerajaan dalam membantu perusahaan tadika dalam melaksanakan prosedur operasi standard SOP baharu. Kini sudah 2 minggu beroperasi dan Amazing Seeds meneruskan agenda mendidik anak bangsa biarpun terpaksa mengajar dalam normal baharu.
kita kena melakukan sanitasi itu setiap hari, sekurang-kurangnya satu hari itu 3 kali, dan sebulan tu akan ada sekali ataupun 2 kali untuk semburan nyah kuman tu keseluruhan. Jadinya untuk pihak kami, sebenarnya kami merancang sekiranya kami dapat, insya-Allah kami akan dapat sebab kami ada salah satu tadika berdaftar. So kita akan merancang untuk membeli mesin yang lebih besar lagi untuk membuat penyemburan dekat di sekolah, dan pada masa yang sama untuk di keliling komuniti kita. Kerana anak-anak ni banyak pergi ke, contohnya di kawasan kejiranan kat sini, banyak anak-anak pergi ke sana. Jadinya virus tu bukan hanya setakat dekat sekolah kan, tetapi malah di kawasan keliling kita. Selain itu, dana juga akan digunakan bagi menampung kos pembelajaran dan barang-barang peribadi pelajar. SOP baru yang menekankan idea satu pelajar, satu barang meningkatkan kira-kira 50% berbanding kos operasi biasa sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jika sebelum ini anak-anak diterapkan dengan konsep berkongsi dan melakukan segala aktiviti secara bersama di atas lantai ini, namun selepas SOP baru dikeluarkan, tiada lagi perkongsian yang dibenarkan, malah anak-anak dibekalkan dengan peralatan bagi setiap seorang, termasuk dengan kerusi dan meja untuk mengelakkan risiko jangkitan. Minta kakak nak share barang? Tak boleh. Tak boleh? Kenapa? Sebab ada virus. Virus? Virus apa? Coronavirus. Nak pinjam boleh tak? Alah, kenapa? Ada virus COVID. Ada virus? Ada virus? Virus tu bahaya ke? Virus apa? Virus COVID-19. Oh, virus COVID-19 ke? Virus COVID-19 tak boleh share? Tak boleh share? Peniaga Pasar Besar Dungun Terengganu meminta pihak bertanggungjawab agar dapat menyelesaikan segera kerosakan kemudahan di pasar terbabit yang berlaku sekian lama. Mereka mendakwa masalah berkenaan sudah berlarutan sejak 10 tahun lalu. Tinjauan di Pasar Besar Dungun mendapati saluran longkang tersumbat, masalah tekanan air rendah, kerosakan kepada struktur pasar dan kerosakan talian elektrik. Semua itu menimbulkan ketidakselesaan kepada 200 orang peniaga. Peniaga mendakwa mereka terpaksa mengeluarkan perbelanjaan sendiri untuk membaiki kerosakan seperti saluran air hujan yang rosak dan pembaikan kecil struktur binaan yang rosak. Tambah peniaga sudah tiba masanya kawasan perniagaan mereka itu dinaik taraf kerana ada struktur binaan seperti tiang kayu yang sudah reput. Air ni selalu tak ada. Tengah hari tak ada air dah. Punca air kan daripada mana? Rasanya punca ada, mungkin ada paip-paip yang bocor ke apa. Tu tak tahu lah. So sebagai peniaga ambil air daripada mana? Ambil air daripada, kena turun pagi. Kena tak ada air dulu. Tengah hari baru tak ada. Ada orang buat dah sebelum? Ada orang dah pernah buat dah. Tapi tak ada tindakan lagi. Sistem paip atas ni dia memang bocor. Dah bertahun-tahun dah. Setiap kali kita buat laporan, memang mari tapi cuma just tengok saja. Tak ada lah kata penambahbaikan ke. Lepas tu maknanya setiap kali datang hujan memang akan bocor. Habis meja-meja saya rosok. Kawasan ada salur air ni ya. 3-4 kali dah mari melawat tapi tak ada tindak ke benda satu pun. Benda ni lama dah. Mari melawat time tak hujan. Cuma mari melawat time hujan. Air akan menepuk tubik. Mereka berharap tindakan segera dapat dilakukan. Sementara itu, Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Dungun, Lizan Cik Mat, ketika dihubungi berkata RM100,000 telah diperuntukkan bagi menjalankan kerja menaik taraf dan membaiki segala kerosakan di Pasar Besar Dungun. Menurut beliau, tender kepada kontraktor terlibat sudah dikeluarkan dan pembaikan dijangka bermula tidak lama lagi. Seterusnya, kejam dan tergamak mengasari ibu kandung hanya kerana permintaan untuk membeli motosikal baru tidak dipenuhi. Itu perbuatan biadab seorang anak yang memukul ibunya yang berusia 56 tahun sehingga cedera di bahagian badan dan muka serta ditampar berkali-kali sebelum diheret ke ruang tamu kediaman mereka. Kejadian berlaku pada jam 3 petang Sabtu lalu di sebuah rumah di Jalan Kaki Bukit dekat Kangar, Perlis.
Menurut Ketua Polis Daerah Kanga, Superintendent Wari Q, suspek berusia 28 tahun yang berada di bawah pengaruh dadah turut mengugut ibunya dengan kata-kata hang mampus. Difahamkan suspek bertindak sedemikian selepas berang dengan ibunya yang tidak memberikan wang seperti diminta suspek untuk membeli motosikal baru. Berikutan kejadian itu, wanita terbabit tampil membuat laporan polis pada keesokan harinya. Kata Wari, hasil laporan awal perubatan mendapati wanita itu tidak mengalami apa-apa kecederaan serius namun masih trauma dengan tindakan di luar kawalan anaknya itu. Suspek ditahan di rumahnya petang semalam dan direman selama 4 hari bermula hari ini mengikut Seksyen 323 Palang 506 Kanun Kesiksaan. Walaupun telah hampir sebulan kejadian menyayat hati berlaku ke atas seorang pekerja kilang yang maut selepas terlanggar sekumpulan babi di Kampung Brisu, Alor Gajah Melaka, namun nasib keluarga ini terus mendapat perhatian. Manakala tidak, apa yang memilukan hati si isteri, hajatnya untuk melihat kebahagiaan suami menimang cahaya mata pertama mereka yang dijangka lahir pada September ini tidak kesampaian. Allahyarham Zulkarnain Mokhtar, 32 tahun, hanya sempat membeli sepasang baju untuk bakal bayinya beberapa minggu sebelum menghembuskan nafas terakhir pada 15 Jun lalu. Allahyarham Zulkarnain meninggal dunia selepas koma selama 4 hari apabila motosikal yang ditungganginya merempuh sekumpulan babi ketika dalam perjalanan ke tempat kerja. Bagi isterinya Nurul Ashikin Muhammad Ali, keterujaan arwah suaminya untuk menimang cahaya mata selepas lebih 6 tahun mendirikan rumah tangga hanya dapat dibuktikan menerusi pembelian sepasang baju untuk bakal zuriat pertama mereka itu. Saya dapat berita awal tahun hari itu saya pregnant. So selepas 6 tahun kan. Jadi gembira lah kan, orang dah lama nak ada anak. So bila planningnya untuk ini, sebab sekarang saya dah 7 bulan, jadi planningnya macam-macam lah untuk anak kan. Jadi kita orang pun baru first time, jadi mestilah dia punya excited tu lain sikit kan. Tapi yelah, Allah sayang kat dia, jadi kita tak boleh nak ubah apa-apa. Jadi saya terima, saya reda lah. Nurul Ashikin ditemui selepas menerima pembayaran faedah orang tanggungan daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkisu di rumahnya di Lubuk Cina, Alor Gajah. Penyerahan dilakukan Exco Perpaduan Hubungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Melaka, Datuk Ismail Osman bersama Pengarah Perkesu Melaka, Abdul Razak Umar. Menerusi caruman perkesu yang dibuat majikan suaminya, Nurul Ashikin akan menerima pencen berjumlah RM1,179 setiap bulan dan tambahan RM500 lagi selepas bayi dilahirkan. Nurul Ashikin turut menerima sumbangan daripada Kesatuan Pekerja-Pekerja Honda Malaysia. Untuk balu, bahagian balu kita akan beri sehingga sepanjang hayat. Manakala untuk anak kita akan beri faedah setiap pencen bulanan sehingga 21 tahun, 15 tahun. So apa yang saya nak tekankan di sini tentang tanggungjawab majikan. Hari ini kita sangat bertuah kerana arwah mempunyai majikan yang prihatin iaitu Honda dan mengambil berat dan membayar caruman untuk arwah. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kembali dengan laporan antarabangsa. Resolusi Rusia bagi menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengurangkan bantuan kemanusiaan rentan sempadan ke Syria ditolak Majlis Keselamatan PBB UNSC. Menurut Presiden UNSC yang juga Duta Besar Jerman ke PBB, Christoph Husgen, Rusia memerlukan 9 undi dan tiada kuasa veto daripada anggota tetap majlis untuk memastikan resolusi itu diluluskan. Sebelum ini, Rusia dan China menggunakan kuasa veto terhadap resolusi UNSC yang membolehkan misi bantuan kemanusiaan rentas sempadan ke Syria dilanjutkan setahun lagi. Amerika Syarikat turut menentang cadangan terbabit kerana ia akan menjejaskan hampir 1.3 juta penduduk yang mendiami utara Aleppo. Menurut Duta Amerika Syarikat Kelly Craft, langkah Rusia itu adalah satu lagi usaha untuk mempolitikkan bantuan kemanusiaan. Jerman dan Belgium sedang menyiapkan resolusi baru bagi memperbaharui kebenaran untuk bantuan rentas sempadan sebelum tamat pada Jumaat. Resolusi awal itu dipersetujui 13 anggota UNSC dan ia akan membolehkan majlis mengasingkan China dan Rusia.
Gelombang pertama penularan COVID-19 di Thailand sudah berakhir selepas tiada kes baru jangkitan tempatan untuk 44 hari berturut-turut. Perkara itu dimaklumkan oleh pakar dari bahagian pencegahan penyakit Kementerian Kesihatannya Dr. Anu Pong Sujari Yakul semalam. Bagaimanapun beliau menasihatkan rakyat negara itu supaya bersiap sedia dengan penularan gelombang kedua pandemik berkenaan. Orang ramai dinasihatkan supaya memakai pelitup muka, mengamalkan penjarakan sosial dan kerap mencuci tangan. Menurutnya, beberapa negara kini sudah dilanda gelombang kedua wabak itu. Dalam pada itu, Thailand merekodkan 3 kes import pada Rabu membabitkan 3 rakyatnya yang pulang dari luar negara. Setakat ini, negara itu mencatatkan 3,197 kes COVID-19 dengan 58 kematian. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan, bola sepak Liga Perdana Inggeris, 4 perlawanan berlangsung awal pagi tadi. Juara Liga Liverpool dan pasukan tangga kedua Manchester City terus sukar dicabar apabila meraih kemenangan pada perlawanan ke-34 masing-masing. Berikut adalah keputusan perlawanan dengan Liverpool dan Manchester City berjaya meraih 3 mata penuh. Tanpa tekanan, Liverpool kendali Jurgen Klopp berjaya menumpaskan Brighton di gelanggang lawan 3-1. Manakala satu lagi keputusan cemerlang diraih City, bimbingan Pep Guardiola apabila membenam Newcastle dengan keputusan 5-0. Juga lega dengan 3 mata Sheffield United yang meniwaskan Wolverhampton 1-0 di tempat sendiri. Sementara Burnley mengecewakan West Ham di arena lawan juga dengan keputusan 1-0. Di Falmer Stadium, Liverpool mengekalkan permainan mantap untuk mengecewakan tuan rumah Brighton dengan gol pembukaan dijaringkan Muhammad Salah minit ke-6. Hanya 2 minit berselang kedudukan sudah 2-0. Memihak The Coupe, giliran Jordan Henderson mencipta penyudah. Brighton cuba bangkit pada lewat babak pertama untuk merapatkan defisit menerusi jaringan Leandro Trossard, tetapi jaringan kedua Muhammad Salah pada minit ke-76 babak kedua bagaikan melenyapkan terus cabaran tuan rumah untuk Liverpool meraih kemenangan ke-30 musim ini. Berbaki 4 perlawanan dan mengumpul 92 mata, Liverpool berusaha mengatasi rekod 100 mata Liga yang dipegang Manchester City. Selain membantu Muhammad Salah memenangi kasut emas, dengan penyerang Mesir itu kini sudah meledak 19 gol dan berada di kedudukan ketiga di belakang Jamie Vardy dan Pierre-Emerick Aubameyang. Sementara itu, Manchester City kian mengukuhkan kedudukan di tangga kedua dibantu kemenangan 5-0 ke atas Newcastle. Stadium Etihad terus menjadi kawal lawan dan Newcastle juga tidak terlepas apabila tuan rumah menembusi gawang mereka 2 kali pada babak pertama. Gabriel Jesus dan Riyad Mahrez masing-masing tajam pada minit ke-20 dan 21. Selepas rehat, pesta gol City berterusan dengan Federico Fernandes membuat kesilapan menjadikan gol sendiri pada minit ke-58. David Silva menjadikan kedudukan 4-0 minit ke-65 dan Raheem Sterling melengkapkan jaringan kelima pada masa kecederaan. City kini mengumpul 69 mata dan memiliki 9 mata berkelebihan ke atas pasukan tangga ketiga, Chelsea yang masih berpeluang memintas. Sekian buat waktu ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan, email kami ke news@tv3.com.my. Mengakhiri paparan hari ini, saksikan penghargaan istimewa yang didedikasikan khas buat petugas kesihatan di Seoul, Korea Selatan. Saya Syahira Izzati Yaakob. Salam hormat dan Assalamualaikum.